Lagi tinggi frame rate, lagi kau dia punya slow motion. Assalamualaikum dan selamat datang ke NMH Studio Byte. Pada anda yang minat videografi dan video editing, kali ini kita share sedikit berkenaan dengan frame rate per second ataupun FPS ataupun dalam bahasa Malaysianya kadar frame per saat. Kita akan jumpa FPS ini apabila kita mula exploring setting berkaitan dengan video mode di dalam video cam, DSLR, malahan dalam smartphone pun ada. Dan kebiasaannya frame per second ini disertai dengan nombor-nombor ataupun kod-kod 24, 25 dan 30 kebiasaannya lah. Dan kini ada 50 dan juga 60 frame per second. Ada kamera yang advance sikit tu dia akan ada 100, 120 dan ada yang sampai 240 frame per second. Okey, mula-mula apa itu frame per second ataupun FPS? Secara mudahnya, ia bermaksud jumlah ataupun bilangan frame gambar yang dirakam oleh kamera dalam masa 1 saat. Okay, kalau 24 frame per second itu maksudnya kamera anda akan merakam 24 keping gambar dalam masa 1 saat. Dan kalau 25 frame per second itu maksudnya 25 keping gambar dalam masa 1 saat dan begitulah seterusnya. Okay, penting juga untuk anda faham bahawa video ini adalah sebenarnya merupakan rakaman ataupun paparan satu siri imej pegun ataupun still images secara berturutan sebenarnya. Okay, mungkin anda akan tanya kenapa adanya standard ni, okay, ataupun apa istimewanya nombor-nombor ini. Okay, dari segi asasnya lah, okay, 24 frame per second ini merupakan kadar frame rate yang biasa digunakan dalam pembikinan filem-filem ataupun movie sebelum inilah. Jika anda perasan, sebelum ni filem dirakam dengan menggunakan strip filem yang bergulung yang ada di atas kamera tu. Kadar yang digunakan adalah 24 keping gambar sesaat. Okay, sementara 25 dan 30 frame per second ini dari sudut sejarahnya dia ada kaitan dengan sistem penyiaran ataupun TV broadcast system. Okay, 25 frame per second ia adalah standard yang digunakan di negara-negara di sebelah Eropah dan juga beberapa wilayah lain di dunia ni lah, termasuklah Malaysia. Okay, dahulunya biasa ditandakan dengan kod PAL. Sesiapa yang biasa dengan video cam pada zaman analog tu akan biasa jumpa PAL ni. So, kenapa dengan nombor 25 ini? Ia ada kaitan dengan frekuensi bekalan elektrik sesebuah negara yang menggunakan standard 50Hz. Okay, untuk 30 frame per second, 30 FPS biasa ditandakan dengan kod NTSC dahululah. Standard ni digunakan di Amerika Syarikat dan juga beberapa negara lain yang mana frekuensi bekalan elektriknya 60Hz. Okay, tapi sekarang pada era digital, asas-asas broadcast ini seperti sudah tidak berapa relevan sangat kerana video didistribute menerusi kaedah viral di internet, media sosial dan sebagainya dan tidak lagi menerusi transmission yang melibatkan frekuensi signal dan sebagainya lah. Walau bagaimanapun, kadar frame rate tersebut masih lagi diguna pakai. So, itu cerita 25 dan 30 frame rate per second tadi. Dia ada kaitan dengan broadcast system lah. Kadar frame rate selain daripada itu, biasanya adalah gandaan kepada standard ni, iaitu 50, 60, 100, 120 dan ada juga 240 frame per second. Jadi, setting yang mana satu yang patut saya gunakan untuk video saya? Baik, saya akan terangkan secara ringkas karakter ataupun efek setiap daripada setting frame rate ini dan insyaAllah anda akan temui jawapannya di sana. Okey, 24 dan 25 frame per second ini kira lebih kurang samalah. Beza hanya satu frame saja. Okey, adalah rate yang paling rendah dan ia merakam motion yang realistik dan natural. Okay, jika anda bercadang untuk shoot movie, drama ataupun apa-apa event yang berbentuk natural life ataupun real life, boleh gunakan standard ini. Okey, karakter utama untuk standard ni adalah motion blur ataupun efek kabur yang disebabkan oleh pergerakan yang laju. Sekarang saya merakam dengan menggunakan standard 25 frame per second. Okey, perhatikan tangan saya. Bila saya lajukan, ia akan kelihatan kabur. Semakin laju, semakin kabur. Okey, so ini dinamakan motion blur. Efek yang sama dengan apa yang dilihat oleh mata saya. Okay, jadi 24 ataupun 25 frame per second ini menghampiri vision mata manusia yang natural. Dan inilah yang cuba diterapkan dalam pembikinan filem-filem sebenarnya. Standard yang kedua, 30 frame per second. Okay, bilangan gambarnya adalah lebih banyak berbanding dengan 24 frame per second tadi. Lantas, gambarnya akan jadi lebih jelas dan tajam. Tetapi efek motion blurnya akan berkurang dan ianya lebih sesuai untuk shooting event yang mempunyai elemen-elemen kelajuan, elemen sibuk dan juga kepantasan seperti sukan. Okay, jadi kalau nak shoot game bola ke, racing ke, lomba katak ke, frame rate yang ini lebih sesuai.
30 frame per second. Okay, next 60 frame per second dan ke atas lah. Ada yang 100, ada yang 240 bergantung kepada jenis kamera. Anything higher than 30 frame per second biasanya digunakan untuk event yang benar-benar fokus kepada speed. Biasanya di dalam sukan, selain daripada untuk tujuan kejelasan dan ketajaman gambar, ianya sangat berguna untuk tujuan slow motion, gerak perlahan. Okay, bilangan frame yang banyak ni apabila di stretch untuk diperlahankan, ianya akan masih mempunyai cukup gambar untuk video tersebut kelihatan lancar dan smooth. Sebaliknya, jika 24 frame per second tadi digunakan untuk membuat slow motion, menyebabkan ia akan kelihatan tidak lancar disebabkan oleh gambarnya yang limited, yang terhad, dan kamera ataupun software yang memain balik video tu akan cuba untuk duplicate frame-frame yang sama. Dia akan kelihatan sedikit tersangkut-sangkut dan tidak lancar. So secara ringkasnya, kalau nak dapatkan video yang natural look dan ada ciri-ciri cinematic, gunakan 24 frame atau 25 frame per second. Okay, kalau nak shoot fast event seperti sport dan sebagainya, pakai 30 frame per second. Kalau nak buat slow motion, pakai frame rate yang lagi tinggi, 100, 240. Lagi tinggi frame rate, lagi kau dia punya slow motion. Okey, saya kira anda dah dapat sedikit pencerahan asas berkenaan dengan frame rate untuk video atau kamera anda. Jadi anda bolehlah cuba belik-belik setting berkenaan dekat video kamera ataupun SLR ataupun handphone anda dan boleh cuba tengok kesannya. Tapi saya ingatkan agak sukar sebenarnya untuk membezakan kesan daripada perbezaan frame rate ini, kecuali dalam setengah-setengah keadaan melibatkan kelajuan dan sebagainya lah. Dan anda perlukan mata yang agak terlatih lah untuk membezakan frame rate ini. Anyway, keep shooting and get ready for next video, insyaAllah. Assalamualaikum.